adik-adik. Kita berjumpa lagi ya. Adik-adik apa khabar ya? Harap-harap semua pelajar semua sihat ya. Baiklah. Semalam kita belajar tentang apa ya? Adik-adik ingat lagi tak? Betul lah. Semalam kita belajar tentang penggunaan kata ya. Ada kesalahan istilah, kesalahan kata ya. Dan kita ada tengoklah kan contoh-contoh ya, dan macam mana kita nak betulkan ayat yang salah. Ingat lagi tak adik-adik? Okey. Jadi sebenarnya kan kita nak berkongsi tip-tip ya peperiksaan. Ya, dalam karangan kita, kita mesti menggunakan pelbagai kata yang luas. Betul tak? Jadi kita punya karangan tu kosakata tu kena luaslah. Ya, pelbagai kata yang luas. Jadi kita punya perkataan yang kita guna tu mesti tepat. Ya. Jadi kita kena guna kata yang tepat supaya markah kita nanti akan tinggilah markah kita. Ya, keputusan pun cemerlang. Ya, sebab mereka akan lihat ya, katakan ayat yang kita guna tu ayat masyhur, kita ni mesti gramatis lah. Lepas tu kita punya tanda baca, ya, tanda baca yang kita gunakan tu sesuai tak? Ejaan betul tak? Okey. Jadi ni semua tip ya, semua kita mesti pastikan ejaan, tanda baca, kata mesti tepat. Ya. Idea kita pun kena relevan. Ya. Pengolahan kita mesti menarik. Jadi kadang-kadang kan kita tersilap pula guna kata. Ya. Jadi kena berhati-hatilah. Apakah kesilapan lazim yang biasa orang buat? Okey, nanti kita akan lihat ya. Jadi pengolahan kita mesti sesuai, mesti ingat ya, mesti ada perenggan yang sesuai. Jangan semua tulis dalam satu perenggan kan. Mesti ada perengganan yang sesuai. Okey? Gaya bahasa kita pun kena menarik lah. Okey? Jadi katakan kita guna perkataan. Kadang-kadang ayat tu diguna macam katakanlah deras, laju. Okey? Kadang-kadang penggunaan kata deras dan laju tu salah. Okey? Jadi kita kena berhati-hati ya. Kadang-kadang kesalahan kata ni dia berlaku pada kata hubung ya. Kata ganti diri. Jadi mungkin pelajar tulis katakan mungkin pelajar nama dia Masturah. Okey. Masturah terkejut. Okey. Bila berita itu saya sampaikan kepadanya. Jadi bila tu sebenarnya kita guna untuk soalan kan. Jadi nampak kesalahan kata kat sini. Ya. Kita sepatutnya guna apabila. Betul tak? Ya. Kita guna apabila. Kata hubung kan. Nak menggabungkan kata. Okey. Jadi penggunaan kata ni ya. Laras bahasa semua kena sesuai, bahasa kena tepat, penggunaan kata mesti tepat. Ya. Atau kadang-kadang kan ada kesilapan lazim kan, kesalahan kata ni, mereka mungkin ada yang guna jika sekiranya. Itu pun satu kesalahan kata. Ya. Jika sekiranya saya lambat,
Lepas tu buatlah ayat dia. Jadi jika memang maksud dia dah sekiranya, jadi tak perlulah tulis sekiranya. Jika saya lambat pun sudah cukup. Jika saya lambat, lepas tu tolong hantarkan buku ni kepada siapa-siapa, katakanlah. Ya, tak payah tulis jika sekiranya saya lambat. Ya, itu tak tepat ya. Okey tak adik? Jadi ni kesalahan ayat ya. Dalam ayat-ayat di bawah, okey, nanti adik nampak kan ayat tu nanti, terdapat kesalahan penggunaan kata. Ya. Jadi kesalahan pengguna kata atau istilah. Okey. Jadi adik tahu tak apakah kesalahan penggunaan kata? Nanti kita tengok ya. Contoh. Ya, contoh-contoh kesalahan penggunaan kata. Jadi kalau dapat kenal pasti, adik dapat betulkan tak kesalahan-kesalahan itu. Ya, kalau adik boleh buat, bagus ya. Maksudnya adik tahu betul-betul kesalahan penggunaan kata tu kat mana. Okey, bagus. Okey, kita lihat beberapa contoh kat sini ya. Okey, mungkin adik nak baca dulu. Okey. Okey, dah baca kan? Sini kan kita ada ayat macam ni lah. Katakanlah setelah lama meraduk hutan belukar itu, akhirnya kami tiba ke tempat yang dituju. Okey. Jadi dalam ayat ni, okey, betul tak penggunaan meraduk? Ya. Biasanya kita guna perkataan apa untuk menggantikan perkataan meraduk ni? Okey. Jadi setelah lama sebenarnya kita harus guna meredah. Ya, meredah hutan belukar itu. Ya. Akhirnya kami tiba di tempat yang dituju. Jadi sini ya nampak ada kesalahan kata. Ya, sepatutnya bukan tiba ke tempat. Ya, tiba di tempat. Okey? Kadang-kadang perkataan macam ni kan ada silap lah dekat kata sendi. Ya, kita kata kata sendi nama. Okey tak? Seperti kan biasanya ada orang pernah kita dengar kan, saya sayang ibu dan ayah saya. Okey? Pernah tak dengar? Kita faham maksudnya. Dia kata saya sayang ibu dan ayah saya. Tapi sebenarnya ada perkataan ya, kita sepatutnya kena tambah saya sayang, okey, saya sayang akan ibu dan ayah. Ya. Jadi kesilapan lazimlah yang berlaku ya. Bukan saya sayang ibu dan ayah. Ya. Jadi kita kena tulis yang betul punya saya sayang akan ibu dan ayah. Perkataan akan tu sepatutnya ada ya. Atau kadang-kadang mungkin silap dia punya kata sendi nama tu salah ataupun tak tulis. Okey, setiap hari saya ke sekolah abang saya. Okey, setiap hari
Saya ke sekolah abang saya. Jadi ayat ni ada kesalahan. Setiap hari saya ke sekolah dengan abang saya. Dengan abang saya. Okey. Jadi ayat dengan perkataan dengan tu merupakan yang betul punya lah. Kena tulis dengan. Tak boleh kurang. Okey. Ataupun kadang-kadang kan mereka tulis kamu mesti hormat dengan guru. Apa kata adik? Betul tak ayat ni? Okey. Ayat dia macam ni. Kamu mesti hormat dengan guru. Gramatis tak? Ada kesalahan kata tak? Jadi bila adik tahu ada tak kesalahan, maksudnya okey, nanti adik akan tulis ayat yang betul lah. Macam mana? Kamu mesti hormat dengan guru ke? Atau sebenarnya kita tulis kamu mesti hormat terhadap guru ke? Yang mana betul ya? Atau dua-dua pun salah? Apa kata adik? Jadi sebenarnya kita hormat dengan guru ke? Atau kita tulis hormat kepada guru atau hormat terhadap guru? Okey, jadi sebenarnya kita sepatutnya lah tulis ya. Kita taklah tulis hormat dengan guru. Kita kata hormat, okey, kamu mesti hormat terhadap guru. Ya. Yang tu lebih sesuai ya. Terhadap guru lah. Okey. Jadi perkataan dan kesalahan kata ya, kena biasakan diri untuk buat banyak latihan. Ni satu contoh lagi ya, penggunaan kata. Okey. Jadi bila kita sudah dapat tahu yang mana salah, lepas tu kita kena betulkan. Okey. Saya bagi adik ya 30 saat untuk baca ayat kat sini ya. Nanti kita tengok perkataan apa yang lebih sesuai. Okey, untuk menggantikan perkataan merah ni. Okey, sudah baca? Baiklah, kita tengok ya. Tindak tanduknya memang jadi perkataan yang lebih sesuai ni sebenarnya kita tulis licik. Okey. Jadi nampak kat sini kan, kata tu kena luas lah, lepas tu kena tepat. Itu satu tip peperiksaannya. Penggunaan kata yang pelbagai mesti tepat. Jadi perkataan yang tepat kat sini kita tulis tindak tanduknya memang licik. Okey? Sehingga semua orang tidak menyangka, dalam konteks ni kita tulis bahawa dia penipu. Okey? Sehingga semua orang tidak menyangka yang dia penipu. Tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita guna tidak menyangka bahawa dia penipu. Semua orang pun tak tahu. Bahawa. Okey? Kadang-kadang silap kan kata dia tu, macam dia kata, sakitnya kaki saya. Sakitnya kaki saya.
penggunaan kata ni betul tak dalam konteks ayat tu? Okey. Sepatutnya kita nak guna apa? Okey, jadi ni kesilapan lazim ya. Kadang-kadang dia guna perkataan yang tak tepat, kesalahan kata. Okey, sebenarnya kita tak katalah kaki saya sakit ya. Kita boleh kata mungkin kita nak letak aduh ya, aduh kaki saya sakit. Okey. Jadi kata serulah. Okey, sebab kita nak menyatakan perasaan kita kan, aduh kaki saya sakit. Okey? Atau kadang-kadang mereka pun ada gunakan macam, wahai adik-adik, janganlah bergaduh. Okey? Semua ni penggunaan perkataannya betul. Okey? Ataupun katakanlah kita kata perkataan mungkin penggunaan ni sebenarnya bila kita guna ya, cuba adik fikir ya, kalau kita kata besar rumah kamu. Besar rumah kamu. Adik rasa penggunaan kata kat sini tepat tak? Okey, jadi sebenarnya skema pemakahan kan, dia ada tuliskan kosa kata tu mesti luas, mesti tepat. Jadi katakan seorang pelajar dia tulis dalam karangan dia, rumah kamu besar. Macam mana? Penggunaan kata itu betul atau salah? Kalau salah, macam mana kita nak betulkan? So, kalau kita nak tulis, nak betulkan, okey, sepatutnya kita guna perkataan apa yang lebih tepat. Okey. Kita guna amboi ke? Atau guna sebenarnya? Yang mana betul? Atau perkataan lain ke? Seperti mungkin sebab rumah dia besar kan? Jadi terperanjatlah dengan kebesaran rumah dia tu. Sangat besar. Okey, jadi kita kagum. Okey. Jadi biasanya adik akan tulis apa? Okey. Wah ke? Pun boleh. Wah. Okey. Misalnya rumah kamu. Wah. Ya. Bila nampak sesuatu yang adik kagum, adik akan, wah cantiknya. Betul tak? Wah manisnya. Okey. Tu sebenarnya kita, Kamil. Mungkin Kamil. Apa khabar? Tiba-tiba nampak Kamil kan, dah lama tak jumpa. Kamil ke tu? Lama tak berjumpa. Okey. Jadi penggunaan kata ya. Seperti inilah. Okey, jadi tindak tanduknya memang licik bukan licin. Licin tu lain. Okey. Okey. Sekarang ni apa pula dengan ayat ni? Ayat ni adik baca dulu ya. Lepas tu adik tengok ya, dia punya perkataan, okey, yang merah ni ada kesalahan kata ya. Adik dapat tak? Nampak tak? Okey.
Lepas tu kita betulkan menggunakan perkataan yang hitam ni. Okey. Jadi sini ya, nampak tak? Dia mendapat tempat keempat-empat. Tempat keempat-empat. Okey. Jadi ni kesalahan kata ya. Sebenarnya kita tulis tempat keempat dalam peraduan. Lepas tu mengubah esei ke? Mengubah. Okey. Bila kita nak tulis esei, ya, kita tulis mengarang esei. Mengarang, buat karangan. Kan? Kalau kita buat karangan, jadi karangan. Okey, perkataan karangan. Jadi kita mengarang esei, ya, yang dianjurkan oleh sekolahnya pada minggu lepas. Okey? Jadi sinilah contoh-contoh ya, kesalahan kata. Kadang-kadang boleh berlaku ya. Dan ada juga tahu kesalahan kata, mungkin silap penggunaan kata sila ke. Katakanlah orang kata, sila jemput duduk. Sila jemput makan. Sebenarnya yang tu kan kesilapan yang lazim orang buat. Okay, sila jemput duduk. Perasan tak? Sila jemput duduk. Kenapa kita nak tulis sila jemput duduk? Okey, mungkin sila duduk ke? Okey. Sila duduk. Sila kan? Sila duduk. Jadi kita sila tu dah sangat sopan lah. Sila duduk kan? Okey, sila gunakan tong sampah yang diberikan. Okey. Atau adalah kan, mungkin kita nak kata tolong tutup tong sampah tu. Okey. Patuhilah undang-undang, ya. Jadi kita tak kata macam ni kan, minta patuhi undang-undang. Okey. Terus saja kita tulis patuhi undang-undang. Okey. Bolehkah adik-adik? Jadi bila adik buat karangan, biasanya ada tak cikgu bulatkan perkataan yang adik tulis ke atau garis ke? Okey. Kalau tak ada tu baguslah. So kita cuba belajarlah kalau ada. Ya. Jadi harap tak akan tulis perkataan yang salah atau menggunakan perkataan yang salah. Ya. Sebab kata ni banyak jenis. Ya. Dia ada macam semalam kita nampak, okey, beberapa jenis kesalahan kata. Kadang-kadang kata ni mungkin kesalahan kata dia melibatkan kata bantu pula. Okey. Kata bantu ya. Jadi mungkin tak perasan ke ya bila tulis tu, dia tulis saya belum ke Johor. Katakanlah saya belum ke Johor, noktah. Okey. So kena hati-hatilah ya. Saya belum ke Johor, tak betul lah tu. Ya. Ataupun kadang-kadang kan ada tahu orang tulis saya, adik saya boleh membaca. Adik saya boleh membaca. Ya. Nampak macam tak ada masalah lah, kita faham lah. Maksudnya adik dia dah tahu membaca. Ya. Tapi biasanya kita guna adik saya dapat membaca.
lebih baik ya. Adik saya dapat sebab dia dah mampu kan dapat. Okey. Atau kita nak guna boleh tu kita kena boleh saya pergi ke tandas. Ya. Adik saya dapat membaca sejak kecil lagi. Contohlah. Okey. Atau kadang-kadang ada pelajar juga tahu dia buat kesalahan kata dia cuba tulis mungkin Kamil pernah sudah ke Langkawi. Pernah sudah ke Langkawi. Okey. Kalau pernah maksudnya sudahlah kan? Jadi Kamal pergi ataupun Kamal pernah ke Langkawi. Okey. Kamal pernah ke Langkawi. Tak payahlah Kamal pergi sudah ke Langkawi. Okey. Jadi kalau ayat tu, gaya bahasa tu, okey, selain daripada mesti menarik, okey, nak dapat markah yang tinggi kan? Jadi tik ni ayat tu mesti menarik lah. Ya, gaya bahasa dia. Jadi keindahan bahasa tu. Ya, sebab tu kita harus selitkan ungkapan ke, cokan kata ke, ya, ataupun frasa ke, untuk buat dia menarik. Okey. Selain itu, dia akan tengok jugalah penggunaan kata tu. Okey. Kalau masuk tulis Kamal pernah sudah ke Langkawi, okey, yang tu betul lah. Ya, kesilapan lazim ya. Yang jawapan yang betul atau ayat yang betul, okey, Kamal sudah ke Langkawi. Atau Kamal pernah ke Langkawi. Okey. Kamal pernah ke Langkawi? Tak, cukup dah. Boleh. Okey, so kata bantulah. Kata bantu kan banyak kan. Macam harus ke, penggunaan kata harus. Okey. Penggunaan kata macam patut pun kira kata bantu tu. Ya. Okey. Jadi kat sini ada satu lagi ya, contoh. Ya, contoh. Adik setuju tak ada kesalahan kata kat sini? Setuju atau tak setuju? Okey, cuba adik baca ya. Lepas tu, bagaimana kita nak betulkan ayat tu? Okey. Okey, cuba adik tengok ya. Okey, dah baca kan? Pihak berkuasa, okey, tempatan telah memperlebarkan jalan itu. Okey. Jadi perkataan memperlebarkan ni, okey, sepatutnya tak ada kan kat situ ya. Tak ada kan memperlebar sudah cukup. Okey. Ingat ya. Jadi telah memperlebar jalan itu. Lepas tu yang ini ya kita tak katalah untuk keenakan orang ramai. Okey. Ni untuk makanan kan, makanan yang enak. Okey. Jadi kita tulislah, kita gantikan dengan perkataan yang lebih sesuai ya kat sini. Perkataan apa ya yang adik rasa sesuai? Okey. So mungkin adik nak tulis keselesaan pun boleh, itu cadanganlah. Ya. Memperlebarkan jalan itu untuk kemudahan dan keselesaan orang ramai.
Okey. Nampak ya? Kesalahan kata seperti memperlebarkan ni dan keinakan. Macam mana kita betulkan? Ya. Kita tulis memperlebar dan keselesaan. Macam kata kadang-kadang orang mungkin tersilap lah. Mungkin tulis terlalu cepat ke, ya. Para-para orang, kan? Adik pun pernah dengar kan, salah tu kan, para-para orang. Sekarang kita nak merujuk pada banyak orang ke, kita nak merujuk pada rak buku ke, apa tu? Yang mana satu? Okey. Jadi jangan mengelirukan pemeriksa lah. Okey. Jadi yang betul tu, katakan kita nak kata banyak tu kita tulis. Para orang pun dah cukup dah. Ya, para orang. Jangan tulis para-para orang. Okey. Kesalahan kata lah kalau kita tulis para-para orang. Betul tak? Okey. Macam katakan kita nak tulis satu suku jam. Satu suku jam, ya, tak betul. Macam mana kita nak betulkannya? Satu suku jam sepatutnya satu jam suku. Ingat tak? Satu jam suku. Ya. Kadang-kadang bila kita tulis tu, cepat-cepat tu nanti, kan? Jadi bila kita sembah balik, ada kesilapan kat sini. Okey. So, kita betulkanlah kalau ada. Tapi lebih baik bila tulis tu kena fikirlah, kan? Jangan tergesa-gesa ke, tak baca betul-betul ke, atau ambil macam sikap, ya, tak peduli ke, ya. Sebenarnya terlalu banyak penggunaan kata, okey, dan ayat yang tak gramatis, okey. Karangan tu maka dia mesti kurang, ya. Terutamanya kalau banyak kesalahan ejaan lah, kan? Kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, mungkin dia bukan sengaja, ya, tapi kadang-kadang hari tu ke, sebab itu kita kena semak balik. Okey. Jadi penggunaan kata kalau kurang tepat pun, okey, nampaklah, kan, penguasaan kata tu atau ayat kurang tepat ke. Okey, jadi harap-harap tak berlakulah. Okey. Sepatutnya gaya bahasa tu indahlah, kan? Penggunaan kata pun tepat. Sebab tu bila kita tahu apa yang salah tu, kita tahu macam mana kita nak betulkan. Maksudnya Adilah dapatlah menguasai, ya, bahasa. Okey tak? Okey. Jadi apa lagi biasanya kesalahan kata yang pelajar pernah tulis atau pernah buat? Kesalahan apa? Ya. Dan kata bantu kita dah bincang. Okey. Apa lagi, ya? Kata majmuk ke, kadang-kadang pun berlaku juga, ya. Kata majmuk, ya. Jadi kesilapan ni akan membuat ayat tu macam kurang gramatis lah, ya. Jadi kesalahan tu kalau boleh tak ada langsung, lagi bagus. Okey. Macam kadang-kadang nampak tak ketara sangat, tapi ada juga, ya. Macam kadang-kadang bila kata ayah duduk atas kursi malas, okey. Katakanlah
ayah sedang berehat di kerusi malas. Okey, kerusi malas, okey, yang tu kalau letak sengkang tu betul tak? Ayah sedang berehat di kerusi malas. Biasanya kita tak tulis ya, sengkang kita jarakkan je lah, kerusi malas. Okey? Jadi macam kesalahan ni pun pernah berlaku ya. Kalau tak ada sengkang, kita tulis sengkang. Kalau sepatutnya kita jarakkan tapi kita tak jarakkan pun kira salah ya. Katakan ya kita fikir satu contoh ya. Kita guna perkataan kerjasama. Jadi pelajar-pelajar, kerjasama tu kita biasanya kalau kita tulis tu kita jarakkan kerja, lepas tu jarak dengan sama ataupun kerjasama tu kita cantum, kita tulis sebagai satu perkataan, kerjasama. Yang mana betul? Okey. Jadi betul ya. Sebenarnya kerjasama tu kita tulis satu perkataan. Ya, kita tak jaraknya. Kerjasama, kerjasama. Ya, kerjasama kita cantum. Jangan jarakkannya, jangan tulis kerja, jarak, sama. Jadi dua perkataan pula. Yang tu satu perkataan. Ya, kerja, kerjasama. Okey? Bila sebut tu macam samalah kan bila kita kata tu kerjasama. Tapi bila tulis tu, bila kita kalau katakan kita jarakkan, salahlah tu. Okey? Kadang-kadang berlaku juga tau, kata Arab pun ada yang buat kesilapan kat situ. Okey? Banyak. Okey? Pernah nampak kesalahan kata ni, ataupun kadang-kadang ayat tu macam tergantung ke, ya. Jadi kita cubalah elakkan ya. Kalau tak pasti tu kita buat ulang kaji. Ya. Okey. Apa lagi ya? Kita tengok contoh soalan. Okey. Yang satu lagi. Tengok. Okey. Sini ada soalan tau. Katakanlah sekarang ni adik kena fikir. Katakan soalan pertama ni. Okey. Adik rasa ada tak mana-mana ke silap ke perkataan atau ada kesalahan kata ke? Atau tak ada, semua betul? Okey. Kalau ada tu kat mana? Okey. Jadi ada di sini ada dua ya, ada boleh nampak dua ayat. Kita cuba. Mungkin ada boleh catat atas kertas ke tulis sikit. Okey. Cuba fikir mana kesilapannya atau kesalahan kata sebenarnya ada. Okey, kat mana? Okey. Dah dapat tak? Untuk dua ayat ni dulu. Okey. Kebanyakan. Ni satu contohlah ayat ya. Yang ada kesalahan kata. Kadang-kadang nampak juga tau kesalahan kata dia mungkin
penggunaan kata katakanlah pengemis. Okey. Mungkin dia nak kata baju pengemis tu atau pakaian dia tu, okey, dia kata pakaian pengemis tu calabala. Okey. Jadi tak sesuai. Pakaian pengemis calabala. Okey. Katakan pakaian ni, okey, pakaian pengemis, kalau dia macam nampak kotor ke, ya, biasanya macam ada lubang ke, ya, tak sesuai dipakai, kita tulis macam mana? Okey, kata tu macam kat sini ni ada juga kata kesalahan kata, ya. Calabala tu kita seharusnya guna perkataan yang lebih sesuai lah. Mungkin nak kata compang-camping ke, kan sebab kita nak cakap tentang pakaian. Jadi pakaian kita tak tulis calabala, ya. Compang-camping lah, kan, pakaian pengemis, kan. Okey, jadi ayat kita tu lah kita kena betulkan. Okey, macam yang ayat kedua ni pun ada kesalahan kata, ya. Macam mana? Okey, macam mana kita nak betulkan? Okey. Kalau adik tahu bagus. Okey. Sebenarnya kita banyak ayat, ya. Yang kita boleh kongsilah. Kita lihat kesilapan dia. Okey, kat mana kesilapan dia. Lepas tu kita belajar macam mana nak betulkan. Okey. Jadi macam adik menangis teresak-esakkan. Okey, ayat seperti ni. Sama juga ada kesalahan kata seperti ayat kat sini ni. Okey. Jadi bila kita tulis, kita tak seharusnya lah tulis ayat adik menangis keesak-esakan. Kita mungkin nak, maksud kita tu mungkin kita nak katalah adik menangis teresak-esak. Okey, lepas tu noktah. Jadilah, kan. Tapi bukan keesak-esakan lah. Tak esak-esakan ke, ya. Jadi kita kena betulkan lah yang mana salah. Okey, sebelum kita pergi pemeriksa. Okey, kalau pemeriksa nampak nanti maka pun tak elok. Okey. Jadi adik dah dapat tak jawapan kat sini? Okay. Lepas tu macam mana adik nak betulkan? Okey. Okey, sebelum saya kongsi jawapan, cuba adik, ya, buat dulu. Tengok adik boleh dapat yang mana, perkataan mana yang salah. Okey. Dalam ayat pertama ni, okey, katakanlah kita tulis kolej swasta di negara ini timbul bagai cendawan selepas hujan. Okey. Dan setengah pihak meragui kualiti pendidikannya. Okey. Jadi ayat ni, ya, kita boleh ke nampak, okey, perkataan setengah ni, setengah pihak. Okey. Betul tak kita nak kata macam ni, setengah pihak? Jadi sebenarnya kan setengah pihak ni, setengah penggunaan kata setengah ni tak sesuai, ya. Jadi macam mana kita nak betulkan? Kalau kita tahu setengah ni salah, okey, adik nak betulkan ni, adik nak buat macam mana? Nak tulis apa? Apa kata?
siapa boleh betulkan ataupun adik rasa kalau mungkin ada perkataan yang lebih sesuai ke untuk menggantikan setengah pihak ni. Okey. Jadi sini nampak kan? Sebenarnya maksud dia tak betul walaupun kita boleh agaklah apa yang dia nak katakan. Tapi ada perkataan yang tertinggal. Ya. Jadi macam mana? Kadang-kadang kan adik bila nak tulis perkataan tu, maksudnya adik nak kata sesuatu tapi penggunaan kata tak tepat. Ya. Macam kita katakanlah nak cakap tentang atau nak tulis tentang air katakan. Okey, air ya. Katakan kita nak tulis karangan tentang sungai. Okey. Jadi bila kita hurai tu kita tulis arus sungai itu laju. Betul tak adik? Kalau kita tulis arus sungai itu laju. Katakan adik seorang pemeriksa lah. Adik rasa macam mana? Ayat tu gramatis tak? Okey, kita tulis tentang sungai lah. So, arus sungai itu sangat laju. Jadi penggunaan kata kat sini. Okey, macam ni. Setengah ni tak betul lah. Jadi sepatutnya setengah-tengah. Okey, tak setengah. Okey, jadi katakan arus sungai. Macam mana? Arus sungai, ya. Jadi arus sungai ni biasanya penggunaan kata yang tepat tu apa dia? Okey, jadi banyak membacakan kosakata kena luas dan tepat antara satu tip. Okey, jadi arus sungai ni kita kalau kata yang tepat tu biasanya kita harus tulis apa? Okey. Jadi mungkin adik nak tulis ya arus sungai itu deras. Okey. Mungkin adik nak guna perkataan deras. Okey. Jadi deras tu lebih sesuai sebab kita nak cakap tentang arus sungai kan. Okey. Jadi kita kata deras lah. Ya. Walaupun memang maksudnya kita faham lah. Ya. Tapi lebih sesuai kita guna perkataan deras untuk arus sungai ni lah. Okey. Atau kadang-kadang kan katakanlah kita nak cakap tentang air dekat kolam. Okey. Air kat kolam tu dah habis. Ya. Betul tak? Kalau kita cakap macam tu. Atau kita tulis air kolam itu dah habis. Apa pendapat adik? Okey. Kalau ada kesalahan, okey, macam mana kita nak betulkan ayat yang ada kesalahan ini? Mana? Pertama kan kita kena tahulah mana ada tak kesalahan. Kedua, mana kesalahannya, macam mana kita nak betulkan. Jadi bila kita tahu, maksudnya bila kita tulis tu kita tak akanlah buat kesalahan kata ni lah. Ya. So mungkin adik cuba catat kat kertas. Ya, cuba fikir juga. Okey, air kolam itu sudah habis. Okey, maksudnya mungkin dah tak ada lah kan air kat situ. Jadi sebenarnya yang ni kira tak tepat tau. Penggunaan kata dia tak tepat. Ya. Jadi sini kan kalau kita nak
kata tentang kolam. Air kat kolam tu, kita kalau boleh kan, kita janganlah tulis dah habis. Okey. Mungkin kita nak kata sudah kering ke, ya, mungkin panas, ya. Sangat panas, lepas tu air pun, lepas tu kan sikit-sikit lama-lama dah kering lah kan, air kolam tu sudah kering. Pun boleh ya. Jadi penggunaan kata kat sini lah. Okey, bukan saja laras bahasa mesti sesuai. Okey, penggunaan kata mesti tepat. Okey tak? Okey. Kan banyak. Jadi sebenarnya ni kita kena rajin tengoklah ya soalan-soalan. Cuba banyak soalan ni. Okey. Bila banyak latihan, kita dah dapat mengenali kesalahan ya kata, maksudnya okeylah tu kan. Bila tulis nanti senanglah ya. Okey. Jadi macam mana? Okey. Adik boleh dapat tak? Boleh nampak tak mana kesalahan kat sini? Ada tak? Okey, nanti kita akan berkongsi jawapannya. Okey. Sebenarnya ada kat sini ya. Ada kesalahan. So tengok nanti ya adik dapat tak? Ya. Sini. Okey. Nampak tak ni? Timbul ke? Bila kita kata kolej swasta di negara ini, kita biasanya cakap apa ya? Kita kata ini, kalau adik pernah dengar tak? Kita tulis timbul bagai cendawan ke tumbuh bagai cendawan? Yang mana satu betul apa kata adik? Cuba yang tahu tu baguslah kan. Sebenarnya ni tumbuh kan, bukan timbul kan adik kan. Tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Okey. Jadi salahlah sini, timbul pula. Mungkin tersilap eja ke? Okey. Terlupa ke? Mungkin kan. Berlakulah kadang-kadang ya. Jadi kita betulkanlah ya. Walaupun ejaan mungkin nampak sikit je, tapi maksudnya mungkin kadang-kadang lain tau. Walaupun maksud dia lebih kurang sama, tapi nampaklah kata tu tak sesuai. Ya. Macam kadang-kadang kan ada orang tulis tau, kasut itu sempit untuk adik. Kasut itu sempit. Okay, macam mana? Kalau adik tulis karangan, adik akan tulis macam mana? Kasut itu guna perkataan apa? Okey. Kasut itu sempit, tak betul ya. Okey. Jadi macam mana kita nak betulkan? Selain dari sempit, apa perkataan ya yang kita boleh guna untuk kasut? Mungkin kaki dia dah jadi lebih besar kan budak. Okey. Jadi kita nak tulis apa? Kasut. Kasut itu lebih kecil kan? Lebih kecil. Okey, bukan sempit. Ya, kan? Kecil. Jadi tak muatlah kaki dia tu, kan? Mungkin kalau sempit kita lorong yang sempit ke, tempat yang sempit ke. Okey. Boleh ke? Okey, jadi nampak kan banyak penggunaan kata walaupun memang
kita fahamlah maksudnya lah, ya. Tapi mesti menggunakan perkataan yang tepat. Okey tak adik? Okey. Ada apa-apa ke adik nak kata sebelum kita teruskan? Okey, jadi tak ada kan? Jadi kat sini ni adik dapat nampak kan? So saya dah bagi ya, lebih kurang dah kongsilah jawapan untuk ayat pertama ni. Ya, bukan timbul tetapi tumbuh. Tumbuh, okey. Lepas tu kat sini setengah pihak ni salah. Ya, beberapa pihak, sesetengah pihak. Okey. Boleh tak? Ada dapat buat tak? Yang kedua tu mana silapnya ya? Pemecatan namanya, okey, dalam senarai calon untuk kenaikan pangkat menimbulkan tanda tanya di kalangan rakan sejawatnya. Okey, itu ayat ya. Macam mana kita nak betulkan ni? Okey. Kalau adik nak betulkan ni, macam mana? Okey. Sini ada tahu banyak soalan lah. Ya. Ya. Jadi kita boleh tulislah pengguguran namanya ya. Jadi nampak kan kita tak tulis yang macam ni tau, pemecatan namanya. Okey, pengguguran namanya. Jadi perkataan tu lah kan dia banyak tau. Macam kadang-kadang kan bila kita nak kata kasut sekolah. Okey, kasut sekolah kan kita ada cuci kan. Okey. So kita kata kita nak cuci kasut sekolah di bilik air. So perkataan yang betul kata kalau tak ada kesalahan kata kita guna perkataan mencuci sebab kasut sekolah. Ya. Katakan orang tulis Samiah menggilap kasut sekolah di bilik air. Ya. Menggilap kita ada tak menggilap kasut sekolah? Okey, lagipun kat bilik air. Ya, biasanya orang akan cuci kat bilik air, betul tak? Dalam kasut sekolah tu kita tak gilap lah kan. Jadi kalau kita tulis menggilap tu tak betul. Penggunaan kata ada kesalahan kata kat situ. Ya, sebab orang akan fikir ya mana nak menggilap kasut sekolah ni. Ya. Jadi kena betul pada konteks lah kan. Ataupun kadang-kadang kan mungkin kita nak kata katakanlah ada kemalangan. Okey. Jadi kalau kemalangan tu macam mana kalau kereta tu terbabas? Apa kita nak tulis? Okey. Jadi kalau ni kita selalu baca buku cerita, ya. Kita selalu dengar berita. Jadi senanglah kan? Dah biasa dah. Kan bila kita rajin membaca, automatik dah tahulah kan? Jadi yang tu boleh bantulah adik-adik ya. Macam manalah nak tulis perkataan yang betul. Kadang-kadang kita kalau boleh bercakaplah dalam bahasa Melayu ya. Praktis. Mula-mula tu kalau macam rasa segan ke, jangan ya.
Walaupun ada kesalahan tapi lama kelamaan adik akan tahulah kan. Lepas tu tak mengulangi kesalahan tersebut. Macam tu lah adik dapat belajar, betul tak? Okey. Banyak orang juga mereka belajar bahasa mula-mula tak tahu. Ya. Jangan segan. Ya, jangan malu cuba. Okey. Yang penting adik ada belajar sesuatu. Ya. Okey tak? Sebenarnya bahasa ni banyak kan? Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, so sini ya. Jadi kena biasakan diri ya. Sebenarnya penggunaan bahasa ni bagus tau. Mana-mana pun kita perlukan penggunaan bahasa. Kan kalau kita nak bertutur ataupun kita nak menulis, okey. Jadi harap-harap adik-adik kena berhati-hati tau bila tulis, masa tulis kan. Jangan buat atau tulis perkataan yang salah lah, ketara sangat lah kan. Sebab ni nampak kat kertas peperiksaan pula. Okey, jadi ya, peperiksaan yang penting ni. Okey tak? Okey, jadi kan cuba adik tengok ya, sini pun ada lagi 2 ayat. Okey, cuba adik tengok sekejap ya. Adik tengok, pertama baca dulu, kedua tengok mana salahnya perkataannya. Okey, lepas tu macam mana kita nak betulkan. Kalau adik boleh buat ni, maksudnya baguslah. Okey, jadi kalau adik tak pasti tak apa, kita akan tengok ya nanti apakah jawapan yang betul. Okey, tapi cuba dulu. So cuba ayat ketiga dan ayat keempat. Okey. Okey, macam mana? Okey tak? Betul tak? Nanti kita tengok ya. Okey, ayat ketiga dan keempat. Habis ke? Okey. Jadi boleh tak kita mula macam ni ya? Cuba tengok ni. Ayat terlentur ni. Mana? Oleh kerana terlalu letih, ayat terlentur di kerusi. Mana salahnya? Apa kata adik? Di kerusi ke? Betul ke? Kalau betul, biar je lah. Okey. Dah. Okey. Nanti ya, dalam 30 saat nanti kita akan bincang ya. Buat dulu ya. Ambil kertas. Okey. Lepas tu cuba buat. Okay. Lepas tu tengok balik kertas. Bila kita bincang nanti, okey, tengok balik kertas ya. Sama ada adik dapat semua betul tak? Kalau dapat semua betul tu baguslah.
Kan? Okey ya. Sini nampak kan? Okey. So kalau adik, harap-harap adik dah buat lah kan? Cuba tengok ni. Ya. Kesalahan kata kat sini, okey, kalau adik dapat ni, nampak ni, sebenarnya kat sini ya, tumbuh bagai cendawan. Okey. Dia bukan timbul, tumbuh. Sini sesetengah beberapa pihak pun boleh sebenarnya. Okey. Okey tak? Okey. Sesetengah pihak meragui kualiti pendidikannya. Okey. Sini ayat kedua ni. Okey. Jadi kita gunalah perkataan penggugurannya. Boleh? Okey. Apa pula dengan ayat ketiga ni? Okey. Jadi kita dah katakan beberapa. Okey. Jadi kalau kita dah tulis beberapa, kita usaha tu dah cukup lah kan? Okey. Beberapa usaha. Ya. Tak payahlah ulang-ulang banyak-banyak kali kan, beberapa usaha-usaha kan. Yang tu salah tu. Beberapa usaha. Okey tak? Okey. Jadi yang perkataan promosi ni, okey, adik dapat betul tak? Promosi produknya di pasaran tempatan dan antarabangsa. Okey. Jadi perkataan tu nak buat promosi kan. Jadi sebagai promosi. Okey. Akhir ni, okey, oleh sebab terlalu letih, okey, ayah terlentuk di kerusi. Ya. Ayah terlentuk di kerusi. Okey, berapa yang adik dapat betul ni? Kalau semua, baguslah. Kalau bukan semua, okey, mungkin silap satu, silap dua pun tak pun okey lah. Adik ada belajar sesuatu yang baru lah. Okey. Harap-harap ya, adik ada belajar. Okey ya. Jadi nampak kan, kita nak tulis perkataan kena buat yang betul. Okey. Kadang-kadang perkataan tu kata dia memang betul, tapi lupa pula. Ya, kita yang kita katakanlah kita nak tulis digosok. Okey. Kita jarakkan bila kita tulis tu atau kita buat satu perkataannya. Untuk macam katakan kita nak kata digosok. Yang mana betul? Okey. Yang kita jarakkan atau kita cantumkan. Okey. Kita buat sesuatu kan. Jadi baju itu digosok oleh Encik Azmi. Okay. Jadi kita cantum je lah. Kan digosok. Cantumnya baju itu digosok oleh emak. Okay. Jangan pula nak jarak-jarakkan. Ya. Kalau kita jarak tu salah tau. Okay tak? So nampak kan? Ada yang senang kita nak dapat tahu. Ada yang mungkin tak ketara lah. Ya.
Katakanlah kami mungkin adik pergi ke luar negara ke ya atau luar negeri. So adik rasa macam rindu akan ibu bapa. Okey. Jadi bila kita tulis karangan, okey, kita nak tulis saya rindu mak dan bapa. Ayat ni boleh tak? Mungkin kadang-kadang bila kita cakap tu, oh saya rindu ibu bapa kan. Tapi bila kita tulis, sebenarnya ayat ni tak betul tau. Ada kesalahan kata kat sini. Ya, jadi macam mana kita nak betulkannya? Okey. Mungkin nak tulis surat lah katakan ya. Saya rindu ibu bapa. So, sepatutnya kan kita harus tulis macam ni tau. Saya rindu akan ibu dan bapa. Mesti rindu akan. Ya. Jangan lupa tau. Akan tu mesti ada. Ya. Okey. Rindu akan ibu bapa. Okey tak? Ataupun kadang kita nak tulis tentang katakan kempen. Kempen ni kempen okeylah kita pilih satu kempen anti rokok. Contohnya lah ya saya bagi. Okey. Kerajaan ya ada menganjurkan kempen anti rokok. Okey. Kalau adik tulis perkataan ni, okey, anti rokok, adik akan jarakkan atau adik akan cantumkan atau yang mana betul adik letak sengkang kat tengah. Macam mana? Jarakkan, cantumkan atau letak sengkang antara anti dengan rokok. Siapa tahu? Okey. Mungkin adik nak teka ke? Okey. Harap-harap adik sudah tahulah sebab kita sekarang ni kita nak buat kelas intensif kan. Jadi kita kena buat banyak-banyak lah latihan ya. Okey. Jadi anti rokok ni macam mana? Pernah tulis tak perkataan anti rokok ni? Okay. Kerajaan akan mengadakan kempen anti rokok. Okey. Jadi bila kita tulis tu kita buatlah satu perkataan tu. Okey, cantum aja anti rokok. Tak payah letak sengkang ya. Okey. Anti rokok, kempen anti rokok. Tu aja. Okey. Jadi perkara kecil-kecil macam ni mungkin macam kalau kita jarakkan ya, walaupun kita tahulah maksudnya tapi dah nampaklah kesalahan kata kat situ. Ya, tak jarak kita jarak, jarak kita tak jarak. Ya, jadi kena tahulah betul-betul. Kalau tak pasti tu fikir betul-betul lah nak guna perkataan tu ke tak. Ya. Jadi kita kena pasti macam mana kita nak tahu tu dari latihan lah. Okey. Jadi anti rokok ni kita cantumlah. Okey. Ataupun mungkin kan ada juga nampak tau karangan yang dibuat oleh pelajar ada kesalahan ejaan. Okey. Mungkin tulis terlalu cepat ke? Mungkin dia tahu tapi tulis terlalu cepat atau mungkin dia tak tahu atau ada sebab lain. Okey. Katakan mengecat. Ya. Kita biasanya kata mengecat, betul tak? Okey. Jadi ejaan kat sini MENG kan? ECAT. Mengecat. Okey. Ada pelajar bila dia tulis tu, dia terus tulis mengecat. Maksudnya
samalah. Tapi bukan mencat. Okey, dia kurang satu E kat situ. Jadi perkataan tu jadi mencat. Okey. Mencat tu kalau pemirsa nampak, teruslah. Nampak kan? Banyak kesalahan ejaan nanti, maka pun kurang. Okey, jadi kena tulis perkataannya mengecat. Okey, mesti ada E. Okey tak? Jangan tulis mencat. Okey, sebenarnya mengecat. Okey, boleh tak? Okey tak? Jadi macam ni lah kan. Banyak kan kita nampaklah contoh-contoh, okey, ayat yang ada kesalahan baca. Kesalahan kata pun ada, kesalahan istilah pun ada, ya, atau penggunaan peribahasa yang tak betul. Kena pasti betul-betul apa maksudnya, tepat penggunaannya baru kita guna, ya. Okey. So itu satu tip lah. Okey. Kadang-kadang kan kalau banyak sangat ya kesalahan ni, tanda baca lah, ejaan lah, ya, macam manalah ya nak dapat markah yang tinggi, ya tak? Okey. Jadi adik tahu kan, adik faham kan kat sini, mungkin adik pun jarang kan buat kesalahan macam ni, betul tak? Okey. Okey, harap-harap adik ada belajarlah kan, apa penggunaan kata yang betul, apa penggunaan yang tak betul, ya. Dan janganlah mengulangi perkataan yang tak betul ni kat karangan. Okey? Ada apa-apa soalan tak adik-adik? Sebelum kita teruskan. Jadi adik sudah bersedia tak? So nampak kan semalam kita ada tulis belajar kesalahan kata. Okey. Jadi kat sini ya, nampak kan, ada kadang-kadang melibatkan kata sendi, ada kalanya mungkin kata bantu tak betul, ya. Kata arah ataupun kata nama. Berlaku juga tau. Pelajar-pelajar kan dia lupa. Okey, katakanlah kata nama khas, ya. Kata nama khas kita tulis dengan apa? Dengan huruf besar, betul tak? Yang huruf pertama tu lupa pula, ya. Dia pun tulis. Okey, tak ada guna huruf besar. Okey, tak boleh tau. Kalau nama orang tu semua, okey, jangan lupa ya, kena tulis huruf besar. Okey, huruf pertama lah, ya. Macam katakanlah kita kata di masa itu, tak boleh, ya. Kita kata apa? Yang betul tu kesalahan untuk kat sini kan kita sebenarnya kesalahan D tu macam mana kita nak betulkan untuk masa ni? Okey. Sepatutnya lah yang betul tu pada masa, bukan di masa. Okey, pada masa. Okey. Ataupun makin. Okey. Kita kalau boleh tulis semakin. Ya. Semakin. Okey. Jangan lupa pula se kat situ ya. Banyaklah kan. Kalau orang kata tolong dapati pengecualian. Okey. Tolong dapati pengecualian ni. Nanti pemeriksa pun tengok apa tu, ya. Tolong dapati pengecualian. Jadi kata kat sini yang mana yang silap? Dapati tu tak betul. Okey.
tak sesuai sangat untuk kita. Biasanya kita kata tolong dapatkan pengecualian daripada apa-apa. Tolong dapatkan, bukan dapati. Ya? Okey tak? Okey tak? Jadi banyak kan pelbagai jenis-jenis. Katakan syarikat itu melakukan beberapa usaha-usaha tu kan tak betul. Ada juga kesalahan macam ni, pelbagai jenis-jenis. Kalau jenis-jenis, apa maksudnya? Jenis-jenis tu dah kira lebih daripada satu kan? Jadi kita cukuplah kalau kita tulis pelbagai jenis. Ya, nampak tak? Pelbagai tu maksudnya banyak. Jadi pelbagai jenis. Okey. Ataupun kalau kita tak nak guna perkataan pelbagai, okey, kita guna je lah jenis-jenis. Okey, tak payah perkataan pelbagai. Okey, kalau kita guna beberapa, dah banyak kan? Jadi beberapa usaha. Tak payahlah beberapa usaha-usaha. Sama kan dia punya konteks tu, yang ni kita guna pelbagai. Okey. Jadi ada juga tau, mungkin berlaku dengan kata sendi ke, ya, di. Okey. Penggunaan perkataan di yang tak betul ke. Kalau adik kata antara program-program. Antara program-program. Ya. Jadi penggunaan kata yang lebih tepat, okey, kita boleh tulis antara program, cukup. Okey. Antara program, atau kalau tak nak guna perkataan antara tu, kita guna program-program. Okey, nampak tak? Lebih kurang sama, hanya kita guna perkataan yang lain sekarang. Ya, antara program atau program-program. Salah satu. Okey. Tapi kan ada perkataan kita kena, okey, mengulangi perkataan tu. Okey. Saya bagi satu contohlah ya. Katakanlah kita keluar bersama jiran, contohlah ya. Jadi bersama jiran. Okey, bila kita sebut tu, pergi bersama jiran. Okey, bila kita tulis karangan, tulis ayat ya. Jadi perkataan yang lebih sesuai, okey, yang lebih tepat, okey, kita tulislah bersama-sama jiran. Itu lebih sesuai ya, lebih baguslah. Ya. Jangan lupa tau, kena tulis bersama-sama, bukan bersama jiran. Okey. Benda-benda macam nampak remeh, tapi kan bukan remeh lah. Ya. Macam jalan raya. Okey, jalan raya ya, kita faham. Semua orang pun tahulah jalan raya. JALANRAYA. Okey. Sekarang ni adik, jalan raya. Okey. Kita bila tulis tu, kita tulis satu perkataan atau kita jarakkan. Yang mana satu ni? Senang kan, jalan raya tu memang kita pun tahu kan, semua orang tahu apa tu jalan raya kan. Kalau adik nak tulis, adik akan tulis macam mana? Jarak atau cantum sebagai satu perkataan? Cuba fikir adik-adik.
Okey, saya bagi beberapa saat untuk adik fikir. Macam mana? Yang mana satu betul ya? Jalan raya satu perkataan atau jalan lepas tu kita jarakkan raya. Sebenarnya kita harus jarakkan betul tak? Ya, jalan lepas tu kita jarakkanlah. Jalan, okey. Jangan buat cantum ya. Lepas tu jarakkan lepas tu jalan raya. Okey tak? Okey. So, langkah katakannya orang nak kata nak tulis karangan lah, langkah-langkah yang efektif. Ya, langkah-langkah yang tertulis pula. Uh, Cara ejaan kan dia tulis ejaan macam ni tau. AFEK TIK. Efektif. Okay. Macam mana kita nak eja efektif ni? Tertulis pula. Efektif. A pula. Tak betul tau. Jadi macam mana ya kita betulkan? Langkah-langkah yang efektif. Efektif. Okay. Jadi efektif ni kita sepatutnya tulis apa? E betul tak? E. Efektif. Okay. Jadi kalau tulis A tu salah lah tu. Okay. Jadi adik boleh kan adik tulis buat nota-nota sikit lah kan yang dan kena ingat jugalah. Okay. Sebab kadang-kadang mungkin tak tahu ke ataupun adalah kan seperti kita nampak tau ada yang tuliskan dia tulis saya merhatikan dia sebenarnya nak cakap memerhatikan ya, tapi tak tahu mengapalah ya ada kekurangan kurang kat situ, dia merhatikan. Okay. Jadi kesalahan kata lah ya, kurang tu tak betul ya, mesti tulis me ya, memerhatikan ya, jangan pula nak cuba jimat masa lepas tu perkataan tu tak betul ya. Ada juga tau dia buat macam ni, lebih kurang sama tapi dia tulis bila negara. Okey. Apa sebenarnya maksud dia apabila negara, okey. Tapi dia pendekkan pula jadi bila negara. Okey. So tak betul lah kan? Dia sepatutnya tulis apabila negara apa-apa ayat dia tu. Okey. Ada pernah tak tengok orang tulis penjodoh bilangan yang salah? Itu kira salah juga tau, kata yang salah. Penjodoh bilangan. Adik tahu kan penjodoh bilangan kan? Katakanlah adik nak tulis kereta. Okey. Yang mana adik? Apa penjodoh bilangan yang adik akan guna ya untuk kereta? Kereta. Okey. Boleh tak kita tulis macam ni? Saya menggunakan sebiji kereta. Sebiji kereta.
Okey. Sepatutnya kita tulis apa ya? Bukan sebiji kan. Apa dia? Kereta. Okey. Kereta kita kata apa ya? Penjodoh bilangannya. Sebuah ya, betul tu, sebuah ya. Kena tulis betul-betul lah. Sebab kita. Okey, bukan sebiji. Sebiji tu mungkin benda lain lah. Kan yang ada biji-biji tu. Okey. Jadi tulis betul-betul lah. Macam ada tau, mereka tulis cintakan bahasa Melayu. Cintakan bahasa Melayu. Okey. Buat macam ni lah. Cinta akan bahasa Melayu. Itu ayat yang betul. Okey. Dan ingat tak? Tadi kita kata kata nama khas ni kena guna huruf besar kan untuk huruf pertama. Kalau adik tulis bahasa Melayu ni, bahasa Melayu adik akan guna tak huruf besar untuk B dan M? Macam mana? Yang mana betul? Okey. Cuba adik cari ya. Nanti adik boleh buat latihan lah. Ya. Mesti betul ya. Kata nama khas, kata nama am, penjodoh bilangan dan penanda wacana juga. Okey? Kita kan dah tahu kan penggunaan penanda wacana tu sebenarnya penting. Ya. Jadi penanda wacana tu adik tahu apa kan? Tahu tak? Penanda wacana. Pernah adik dengar? Adik pun pernah gunakan. Karangan adik tu, adik guna tak penanda wacana? Selalu ke, jarang ke, ataupun kadang-kadang ke? Okey. Jadi ya, mesti guna ya penanda wacana ya kalau boleh. Dalam karangan mesti ada tempat untuk menggunakan penanda wacana ni tau. Sebab kita kalau katakanlah nak menghubungkan idea, okey. Kadang-kadang bila kita dah tulis isi tu kan, lepas tu kita nak cuba menghubungkan ayat pertama dan ayat kedua. Betul tak? Jadi bila kita nak menghubungkan ayat-ayat ni, lebih sesuai lah. Okay? Lebih senang kalau kita guna penanda wacana. Ya? Jadi lebih lancar. Okay? Jangan selalu guna balik penanda wacana yang sama saja dalam karangan. Asyik ulang balik penanda wacana. Katakan ada tulis selain itu. Jangan pula guna selain itu 7-8 kali dalam karangan. Ya, adik boleh guna mungkin yang penanda lain yang penanda wacana yang lain, tapi maksudnya lebih kurang sama. Okey, katakanlah selain itu adik dah guna sekali. Lepas tu mungkin adik boleh guna seterusnya ke. Okey, seterusnya sama dengan ayat yang adik nak tulis. Okey, ataupun adik nak tulis ketiganya apa dia. Okey, ataupun adik cuba ubah sikit lah. Mungkin cadanganlah mungkin kemudiannya. Betul tak? Ya. Jadi kadang-kadang kita nak tulis penanda wacana untuk masa. Okey. Apakah penanda wacana ya yang sesuai untuk masa ni? Jadi perkataan kata ya, kadang-kadang kata tu kalau tak sesuai tu kita
jangan gunalah. Jadi penanda wacana ni pun kena sesuai tau. Kadang-kadang kita guna penanda wacana, okey, untuk buat perbandingan. Okey, kita pun boleh guna penanda wacana bila kita nak cakap tentang masa. Okey, sejak kebelakangan ini. Kita boleh mula macam tu. Okey, atau dewasa ini. Jadi penggunaan kata tu, kalau untuk melambangkan masa, ya, kita tulislah, kita guna macam ni lah, dewasa ini, apa dia. Okey. Lepas tu isi semua, lepas tu katalah akhirnya, nampak kan macam nak dekat nak habis, kita katalah akhirnya, sambung. Okey. Jadi tak nampaklah macam kalau tak ada penanda wacana tu nampak macam tiba-tiba je kan. Jadi ada nampak kan dia punya perhubungan, ya. Jadi penanda wacana ni kita boleh kata-kata kalau kita nak buat perbandingan. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Apakah perkataan atau penanda wacana yang sesuai untuk digunakan sekiranya kita nak buat perbandingan. Jadi dalam karangan kan kita guna. Jadi sebelum tu kan kita kena dah buat persediaan dah. Okey. Dah tahu dah automatik kalau kita nak tulis kita guna apa. Semua dah ada kat sini dah. Okey. Sekiranya katakan dah bersedia, kalau saya buat perbandingan terus, saya boleh guna walau bagaimanapun. Macam mana nak tulis walau bagaimanapun. Okey, contohlah kan. Jadi semua dah tahu dah. Sebab tak banyak masa kan. Janganlah buang terlalu banyak masa untuk berfikir. Nanti tak cukup masa untuk menulis. Sebab tu kita kena buat perancangan lah. Buat persediaan. Okey, macam mana kita nak tulis walau bagaimanapun. Kena pasti tahu dijarakkan berapa perkataan kat situ kan. So harap-harap adik dah tahu lah kan, walau. Okey, lepas tu bagaimanapun. Okey, jangan cantum tau, walau jangan cantum dengan bagaimanapun ya. Okey, jadi walau berdasarkan tu bagaimanapun satu perkataan lah tu. Atau mungkin adik tak nak guna walau bagaimanapun ke, adik boleh guna yang lain. Okey, mungkin contohlah, namun demikian. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Okey, kalau nak buat perbandingan, namun demikian. Senang kan? Dua perkataan kat situ lah. Lepas tu, jangan lupa tanda baca tu, jangan pula tak letak koma. Ya? Sebab penanda wacana ni kena letak koma kat belakang tu. Okey tak? Okey, semua ni kena adalah. Tanda baca kata tu, jangan pula guna penanda wacana yang salah. Nanti kata pula. Kata yang salah ya, penanda wacana yang salah, tanda baca yang tak betul. Okey, sebenarnya yang ni lebih senang tau, kita dah tahu, kita jangan buatlah. Kita jangan bagi peluang pemirsa untuk potong markah atau mengurangkan markah sebab kesilapan ni. Ya. Jadi kita dah cuba sedaya upaya lah. Kita tak nak markah kita dipotong, jadi kita kena pastikan betul-betul kita tahu. Kalau betul-betul masa tu tak pasti, dia mungkin lah. Okay, mungkin kita tak pasti walau bagaimanapun tu berapa perkataan contoh lah. Jadi guna yang lain pula. Namun demikian, ataupun senang nak tulis sebaliknya pun boleh. Kita boleh buat perbandingan macam tu juga. Sebaliknya, koma. Lepas tu terus ayat itu. Okey. Jadi
Lepas dah tulis semua, apakah kata yang kita boleh guna untuk mengakhiri kita punya karangan? Kata yang sesuai. Okey. Mula-mulanya kita dah tulis apa? Mungkin mula-mula kita nak cakap pertama sekali ke pun boleh tau. Pertama sekali, lepas tu apa-apa-apa. Akhirnya, okey, katakan perenggan lebih kurang perenggan terakhir lah. So macam mana nak mulakan perenggan terakhir? So kalau kita guna penanda wacana lancar, orang tahulah, nampak ada kaitan kan, ada hubungan. Dia nak tutup dia punya karangan tu, bentuk lah. Okey. Kalau tiba-tiba je, mungkin kan tak ada penanda wacana, ni apa ni? Ni isi baru ke atau perenggan terakhir? Kan? Jadi sebab tu orang biasanya guna penanda wacana lah. Kesimpulan, bila kita nak buat kesimpulan, okey, contohlah, ataupun kita buat rumusan, okey, macam mana? Apa penanda wacana ya yang kita guna? Okey. Katakan kita mungkin nak tulis pendek kata ke, ya, ataupun kesimpulannya ke, atau rumusannya ke. Terpulang pada adik, yang mana adik suka. Okey, ataupun mungkin adik nak tulis ringkasnya, lepas tu sambunglah dengan ayat adik tu. Okey, biasanya kan pernah kita dengarlah kesimpulannya, kan? Atau ada yang nak menegaskan sesuatu, jelaslah bahawa, lepas tu dia punya ayat kan? Pun boleh. Okey. Banyak kan? Penanda wacana jadi biasakanlah diri bila buat karangan tu, rancanglah apa nak ditulis. Dah buat persediaan banyak. Yang ni mungkin saya boleh guna ni, lepas tu senang. Tak. Janganlah duduk kat situ, dia fikir, saya nak guna apa ya? Nak guna nama demikian ke? Atau nak guna walau bagaimanapun, jangan buang masa lah kan? Terus saja. Okey, tulis. Okey, saya guna ni, tulis. Okey. Jadi kena fokuslah kan? Ya. Okey, ada apa-apa soalan tak adik-adik? Ada? Tak ada? Jadi semua adik faham kan? Okey, so tak ada soalan kan? Okeylah. Okey ya. So kalau tak ada tu bagus. Okey. Adik pun dah tahulah yang mana betul, yang mana salah, ya, ayat yang betul, ayat yang salah, macam mana kita nak betulkan, ya. Katakanlah semua pihak harus bekerjasama. Lepas tu apa masalah ini dapat diatasi dengan bersama. Okey, jadi kita boleh guna penanda wacana lah. Kadang-kadang kan bila kita nak tulis isi yang lain, okey, ada juga pelajar yang mungkin nak guna dia, nampaklah kat karangan dia guna tambahan pula ke. Itu pun boleh, ya. Ataupun mungkin dia nak guna walaupun demikian ke, kan. Jadi banyak penanda wacana kita dah bagi contoh kan. Jadi nanti cuba adik
buat karangan lah ya dengan penanda wacana. Bila adik buat karangan tu tulis sekali lah ya apa yang adik dah belajar. Okey? Okey. Jadi besok merupakan pembelajaran kita ke-10 ya. Jadi adik dah start ke peraduan Tavis ni. Ada peluang untuk menang hadiah ya. Untuk ya, kalau hadiah-hadiah apa tu adik boleh tengok ya dekat Facebook atau Instagram ya. Cubalah. Mana tahu boleh menang hadiah ke. Okey. Okey, jadi kalau tak ada soalan tu itu saja ya untuk pembelajaran kita yang ke-9 ya. So, terima kasih adik-adik ya, selamat mencuba ya. Okey, itu saja. Jadi bye-bye. Jumpa lagi. Ya, terima kasih adik. Ya. Okey, selamat malam ya.